masuk penjara. Itulah yang bakal dihadapi oleh Papagomo si kaki penfitnah dan penghasut. Ini karena sahabat semua, mahkamah telah benarkan permohonan Ketua Polis Negara untuk melaksanakan prosiding komitel kali keduanya. Kali pertama, ya, Bapak Gemo telah memohon maaf di mahkamah dan telah diterima. Untuk kali kedua ini, beliau lakukan lagi apabila diberi arahan supaya tidak mengulangi mempost atau membuat video atau menyentuh berkaitan dengan saman 3 juta ini, tapi dilakukan juga oleh Papagomo. Akhirnya beliau bakal masuk penjara. Jadi sekali lagi saya ingin membawakan Anda kenyataan media ini yang baru saja kita terima sebentar tadi. Ketua Polis Negara lagi peroleh kebenaran mula prosiding komitel terhadap Wan Azri ataupun Papagomo. Tahniah kita ucapkan kepada Ketua Polis Negara. Jadi Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Ketua Polis Negara Razaruddin Husin memulakan prosiding komitel ketiga terhadap penulis blog Wan Muhammad Azri Wanderis atau Papagomo kerana melanggar syarat permohonan maaf yang telah diperintahkan oleh mahkamah. Permohonan itu berhubung kes saman RM 3 juta yang difailkan Razaruddin selaku plaintiff terhadap defendant Papagomo atau Wan Azri atas dakwaan menfitnah yang turut membabitkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pesuruhjaya Kehakiman Gantian Cheong membuat keputusan itu selepas mendengar hujah Peguam Ram Kumar yang mewakili Razaruddin pada pendengaran permohonan ex parte. Pendengaran ex parte bagi perintah komitel ditetapkan 30 Jun dan kehadiran defendant adalah diwajibkan katanya. 9 Mei GAN menetapkan tarikh sama 30 Jun untuk pendengaran permohonan komitel kedua selepas membenarkan permohonan Razaruddin untuk memulakan prosiding komitel terhadap Wan Azri kerana melanggar syarat permohonan maaf yang diperintahkan mahkamah pada 30 April. Jadi berdasarkan notis permohonan komitel ketiga yang difailkan Mahkamah Tinggi semalam, Razaruddin memohon perintah komitel terhadap Wan Azri kerana menghina mahkamah selepas defendant menerbitkan satu video pada 8.30 malam 1 Mei di TikTok Papa Azri dan juga YouTube Se-Azri. Plaintiff mendakwah penerbitan video itu menunjukkan defendant sebenarnya langsung tidak berasa kesal, melanggar injaksi mahkamah, lapor bernama. Plaintiff berkata juga ia memberi gambaran seolah-olah defendant telah berjaya memperdaya mahkamah untuk menerima permohonan maaf olehnya pada 30 April dan memberi gambaran palsu kononnya plaintiff telah memohon maaf dan berniat jahat untuk memasukkan defendant ke penjara Sungai Buloh. Kenyataan yang dikeluarkan defendant dalam video tersebut adalah bertentangan dengan kenyataan bertulis dan lisan permohonan maaf yang telah dipersetujui dan dibaca di hadapan mahkamah pada 30 April seperti dalam perintah komitel, kata Razaruddin dalam permohonan itu. 10 Februari lalu mahkamah memberi kebenaran kepada Razaruddin memulakan prosiding komitel terhadap yang pertama, ya, prosiding komitel yang pertama terhadap Wan Azri kerana didakwa tidak mematuhi perintah injaksi pada 10 Januari dengan membuat hantaran terhadap Razaruddin di aplikasi YouTube, TikTok, X serta Telegram. Namun pada 30 April Wan Azri mengemukakan permohonan maaf tanpa syarat
kepada Nazarudin karena melanggar perintah injaksi itu. Injaksi berkenan melarang Wan Azri atau wakilnya daripada menerbitkan atau menyiarkan kenyataan fitnah di dalam platform media sosial yang ditunjukkan kepada Nazarudin, sama ada dalam kapasiti rasmi sebagai KPN maupun secara pribadi. Ini termasuk secara bertulis, lisan, video di platform dalam talian atau aplikasi pesanan seperti WhatsApp dan Telegram. Itu antara perkara, tapi masih dilanggar oleh Papagomo. Akhirnya beliau bakal masuk penjara Sungai Buloh, sahabat-sahabat semua. Alright. Jadi apa pandangan Anda? Sebelum itu kita ucapkan selamat datang ke penjara Sungai Buloh. Dan sekiranya Papagomo ini memohon maaf, kita harapkan permohonan maaf itu tidak lagi diterima seperti pada pertama kalinya. Alright, so sebelum saya mengakhiri, satu berita yang agak mengejutkan dan tahniah kita ucapkan kepada pihak Kastam. Ia berjaya menyita sebanyak 11,5 juta heroin disorok dalam pembesar suara. Jadi ini antara satu kejayaan daripada pihak Kastam. Jadi penolong ketua pengarah Kastam, Raizam Setapa Mustafa, kali ini kali pertama sindiket katanya dikesan guna hikmat mover seludup dadah ke luar negara. Taktik sindiket menghantar dadah disorok dalam alat pembesar suara menggunakan perkhidmatan syarikat pindah barang terbongkar susulan 122,85 kg heroin dianggarkan bernilai 11,5 juta ringgit. Jadi penolong ketua pengarah Kastam, Raizam, berkata dan bertindak atas maklumat pasukan anggota Kastam cawangan narkotik menyita 90 kotak berbagai saiz di sebuah gudang syarikat mover di Batu Cave, Selangor 10 April yang lalu. Pemeriksaan menjumpai 344 ketulan mampat serbuk putih disyaki heroin dengan berat 122,85 kg yang dianggarkan bernilai 11,5 juta katanya. Jadi itu antara satu penemuan dan satu kejayaan pihak Kastam berjaya membongkar gejala ataupun modus operandi pengedaran dadah seperti ini. Tahniah kita ucapkan. Jadi sahabat semua, sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen dan pandangan, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangka, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian, bye-bye.